wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kitab yang ada pada 10 orang di kalangan tuan-tuan, 10 yang saya bawa. Tanya orang itu, siapa pun tak ada respon. Semua apa tak tahu je, saya bawa je. Kitab ni nama dia Tanwirul Masalik Bisyarhi wa Adillati Umdatus Salik wa Umdatun Nasik, karangan Al-Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Zamri bin Hashim. Ini kitab ketiga lah di Masjid Batu Uban ni. Saya mula dengan Bahrul Mazi 2006. Ni antara masjid yang lama saya mengajar, start pada 2006 sampai hari ni. Satu lagi masjid yang lama, Masjid Batu Mong. Tu lama kok. Satu batch dengan tuan-tuan. Sana lambat habis sebab kita Syama'il, dia hadis panjang. Ni kita masuk kitab ketiga. Satu Bahrul Mazi. Kemudian kita masuk pula kitab 40 hadis tu. Dan hari ni masuk pula dalam kitab kita ni. Baik, sebelum kita nak kitab kita ni, saya bagi ringkasan sikit kat tuan-tuan. Adalah kitab fiqh yang juzuk pertama ni dia hanya menceritakan berkaitan dengan taharah. Taharah ni berkaitan dengan kebersihan, pembahagian ayat, suci, tak suci, najis, tak najis, semua bab berkaitan dengan tu lah kita akan belajar. Kita ada pembahagian air, berjana, bersiwak. Kemudian kita ada beberapa perkara fitrah. Kemudian kita ada bab wudu, ada wudu, sebab hadas kecil, qada hajat, mandi wajib, tayamum, haid, najis. Itulah bab yang kita ada. Jadi tuan-tuan tengok kitab kita ni, mula-mula muka surat tu ada kebenaran izin terjemah kitab daripada Syekh Mustafa Bugha, daripada Darul Mustafa tu sendiri. Kemudian kita ada izin terjemah kitab tadi tu. Kemudian kita ada kata-kata aluan daripada Sahibul Samarah, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Datuk Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Mufti. Kemudian ada kata aluan daripada Syekh Nuruddin. Kemudian kita tengok muqaddimah penterjemah muka surat 12 X11 tu. Saya baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang berfirman, dan tidaklah orang mukmin kesemuanya keluar untuk jihad. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kita ni berjuang jihad fi sabilillah, ada satu golongan yang depa ni liyatafaqahu fid din, yang depa ni mendalami ilmu agama, yang mempelajari ilmu agama, yang tafakuh dalam bab agama,
Dan apabila golongan yang pergi perang dan jihad tu balik, dia ajak mereka ni pula. Maknanya ada dua grup dalam Islam. Satu yang jihad, yang berjuang fi sabilillah. Satu yang belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ilmu fiqh itu merupakan di antara semulia-mulia ilmu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah dia nak kebaikan untuk dia, maka Allah akan bagi faham yang mendalam tentang agama. Fiqh ni maknanya memahami hukum hakam agama melalui dalil-dalil yang kukuh, dalil-dalil yang kuat. Jadi selama ni amalan yang kita duk buat selama ni, kita akan tengok apa dalil dia. Boleh ke kita buat macam ni? Tak boleh ke? Di mana dalil-dalil yang Nabi SAW sebut. Selain itu, ilmu fiqh menjadi sebab kepada sahnya ibadat dan betulnya muamalat. Dengan ilmu fiqh diketahui perkara yang halal dan haram, dan juga dapat menolak was-was syaitan. Ini antara beberapa kelebihan apabila kita belajar ilmu agama. Kita tahu macam mana nak elakkan diri daripada was-was syaitan. Kalau syaitan kata-kata ini tak sah, ini tak boleh, kita tahu macam mana nak berurusan dengan dia. Kalau tidak, penat kita layan syaitan sehingga menjadi susah kita dalam agama. Dan juga dengan mengetahui halal haram, kita pun dapat faham mana boleh, mana tak boleh dalam Islam. Sesungguhnya kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik merupakan di antara kitab paling baik susunannya dalam memahami hukum fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bahasanya tak terlalu susah dan huraiannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas, sederhana sahaja. Jadi kitab kita ni adalah syarah kepada kitab Umdatus Salik. Kitab Umdatus Salik lama dah ulama karang, dan ada berpuluh-puluh ulama yang mensyarahkan kitab ni. Antara yang syarahkan kitab ni adalah kitab yang ada dekat kita ni lah, yang disyarahkan oleh Syekh Mustafa Buro. Saya mula mempelajari kitab ni pengarang lah di Mahat Tarbiyah Islamiah Derang, Kedah, di kelas Sanawi 5. Ketika itu kitab ini merupakan muqarrar atau silibus bagi subjek fiqh dalam kelas kami, iaitu bab ibadat. Guru mata pelajaran fiqh kami, Ustaz Abdul Majid Abu Bakar An-Nadwi rahimahullah, baru dia meninggal beberapa tahun lepas. Jadi masa kitab ni ditulis tak meninggal lagi lah, ditulis hafizahullah. Selain itu saya juga sempat beberapa kali talaqi dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Maki hafizahullah, yang mengajar kita ini Dewan Ma'had Al-Ali li Tafaqquh Fid Din Mahat Tarbiyah Derang. Selepas melanjutkan pelajaran di Damsyik Syria, kemudian alhamdulillah berpulang untuk menadah secara bertalaqi kitab ini sekali lagi dengan Syekh Rushdi Al-Qalami hafizahullah. Ini masih hidup lagi sekarang ni, Syekh Rushdi Al-Qalami. Banyak karangan ni huraian-huraian dalam internet, kitab yang dia mengajar, dia rakam, dia letak betul lah. Banyak view, ratus ribu orang duk mengaji dengan dia. Dan juga dengan Syekh Mustafa Dik Buro. Selain dua orang ulama ini, terdapat ramai lagi nama ulama Syam yang mengajar kitab ini. Bahkan terdapat beberapa ma'had syar'i di mana menjadikan kitab ini sebagai silibus atau muqarrar pengajian fiqh. Ini menunjukkan tingginya nilai kitab ini dan pandangan ulama, dan barakahnya dapat dirasai hingga sekarang. Dalam menterjemahkan kitab ini, saya banyak merujuk kepada kitab Tanwirul Masalik karangan Syekh Dr. Mustafa Dik Buro hafizahullah, yang merupakan huraian bagi matan Umdatus Salik. Dan kitab Tanwirul Masalik sangat kemas susunannya kerana disertai dalil dan menerangkan cara pengarang matan, menerbitkan hukum hakam melalui qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Moga kitab terjemah ini diberkati Allah dan disambut baik oleh muslimin untuk dijadikan bahan rujukan dan teks kuliah di masjid dan di surau.
Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih dua orang guru saya yang dikasihi sudi menyemak dan menulis kata-kata aluan, iaitu Tuan Guru Syekh Nuruddin dan juga sahibus samaha Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Moga Allah memberkati usaha kita. Jadi di sebelah tu ada penerangan kitab Umdatus Salik. Kalau tuan-tuan tengok muka surat berikutnya, dia dah tulis lah lebih kurang 10 ulama yang mensyarahkan kitab ni. Dalam dunia ni lah, ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia. Baik, kita tengok sikit bab kita yang pertama, Kitabut Taharah. Baik, babun filmiyah. Bab pada pembahagian air. Jadi mana-mana kitab, kalau tuan-tuan tengok kitab fiqh terutamanya, dia akan letak bab taharah ni di hadapan. Sebab apa tujuan dia bubuh bab taharah di depan? Sebab bab taharah ni adalah bab berkaitan dengan kebersihan, dan kita nak tahu hukum hakam sebelum benda tu, bab istinja, wuduk dan sebagainya, sebelum kita pergi bab semayang. Maknanya hang jangan sembang hang semayang tahajud, hang sembang tarawih, semayang hebat-hebat, tapi masalah basic hang pergi tandas pun hang tak tahu nak buat urusan macam mana. Kencing berdiri, percik sini sana, hukum hakam tak tahu, tapi hang nak main semayang. Maknanya semayang ni dia tak bermula pada semayang, dia bermula daripada wuduk dan tandas nak selesai istinja, dia mula di situ. Maka sebab tu kita tengok mana-mana kitab pun dia akan mula dengan bab taharah dulu, supaya kita faham apa yang kita buat tu adalah benda yang selesa dalam syarak. Baik. Al-miyahu aqsamun tahurun wa tahirun wa najasun. Fattahuru huwa at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi, wat-tahiru huwa at-tahiru fi nafsihi wa la yutahhiru ghairahu, wan-najisu ghairahuma. Fala yajuzu raf'a hadathin wala izalatu najisin illa bil ma'il mutlaqi wa huwa at-tahur, wa ala ayyi sifatin kana min aslil khilqihi. Baik, air ini terbahagi kepada 3. Pertama, ayat tu nama dia adalah ayat yang tahur, yakni air yang suci dan menyucikan. Ayat yang tahir, satu tahur, satu tahir. Tahir itu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dan ketiga adalah air najis, air tidak suci dan tidak menyucikan. Baik, saya cerita kat tuan-tuan apa makna 3 benda ni. Yang pertama, ayat tu adalah ayat yang tahur. Tahur ni maknanya apa? Ayat tu dia bersih, dan kita boleh guna ayat tu untuk bersih. Maknanya untuk basuh istinja kita. Istinja tu apa? Istilah untuk kita pi tandas, cuci depan, cuci belakang, lepas buang air kecil, lepas buang air besar. Proses tu nama dia istinja. Kencing, lepas kencing, cuci air. Air kena dekat sini, proses tu istinja. Buang air besar, cuci, proses tu nama dia istinja. Sekarang tuan-tuan ambil ayat ni, sekarang ni pergi kat luar masjid, tuan-tuan cuci tangan di sini, cuci ni. Cuci ni kita tak panggil istinja. Sebab apa? Sebab ini bukan lepas kita buang air kecil, buang air besar. Dia memang suci juga, sama ambil ayat yang sama kita guna, ayat mineral sama, contoh guna untuk pergi tandas tadi.
Kita ambil ayat dalam tandas tu, bawa keluar, cuci tangan kita macam biasa. Dia tak nama, istilah dia tak panggil ayat benda tu istinja, tak panggil. Dan ayat tu pula boleh guna untuk membersihkan, maknanya untuk ambil wudu. Dia boleh ambil wudu dan dia boleh basuh. Buang yang kecil, buang yang besar, dia boleh basuh. Maka ayat ni kita panggil ayat tahur. Ayat yang tahur ni senang saya harap, nama ayat tu ayat apa? Ayat tu nama dia ayat istinja, ayat mutlak nama dia. Mudah kita faham. Tuan-tuan tengok di bawah. Tidak boleh angkat hadas dan tidak boleh menghilangkan najis. Kata saya beritahu kat tuan-tuan, sini anak kita kencing. Anak kita umur 2 tahun, kita bawa dia mandi kat tandas, dia keluar. Kita baru nak dukung dia, dia kencing kat tangan kita, kencing ni. Jadi kencing ni tuan-tuan nak basuh, dia mesti ayat yang tahur, ayat mutlak, ayat bersih. Dia tak boleh ambil ayat ikut dan gitu je, basuh gitu tak boleh. Ada benda yang tak boleh basuh. Maknanya walaupun kita basuh kencing dengan guna ayat yang bukan mutlak, ayat yang tak tahur tadi ni, kencing tak ada. Tak ada bau kencing. Tetapi dia masih ada najis. Nama dia najis hukmi. Dari segi hukum ada najis. Dari segi bersih dia dah tak ada dah, tapi dia masih ada dari segi hukum. Maka kita tak boleh semayang dalam keadaan tangan kita basuh kencing anak kita dengan ayat bukan tahur. Contoh bukan tahur, kita ambil Milo ais. Contoh kat rumah kita tengok ayat tak ada lambat, balas pakai Milo ais ni, ambil, kita buang Milo ais tu kat situ. Milo ais ni dia masuk dalam ayat nombor 2, tahir. Dia bersih, kita boleh minum, tapi dia tak ada kemampuan hilangkan najis tadi, dia tak boleh. Maka apa kena buat? Tangan kita walaupun kena Milo ais tadi dah okey dah, ambil tisu kita lap, adalah rasa gula-gula sikit, tak apa. Saya janji tak bau kencing. Kita semayang zohor, semayang zohor kita tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab dari segi hukum tang ni dia masih ada najis. Dari segi bau tak ada dah. Sebab kita basuh dia bukan dengan ayat kategori pertama, kita basuh dengan ayat yang bukan kategori mutlak. Okey. Tidak boleh angkat hadas. Makna angkat hadas, hadas kecil ke, hadas besar ke, ambil wudu ke, mandi wajib ke, ayat tu tak boleh guna. Dan tak boleh hilangkan najis melainkan guna ayat yang mutlak. Okey, kita baca dulu. Sekali saya bagi satu tips kat tuan-tuan macam mana nak faham ayat mutlak. Ayat mutlak adalah ayat yang tidak dikaitkan dengan sesuatu sifat kerana ketika menyebutnya tidak disebutkan umpama air bunga, air mawar, air sabun dan lain-lain. Ayat tu dia tak boleh dia kaitkan dengan benda lain. Dia ayat semata-mata. Kita tak boleh ayat tu macam tadi macam tu, ayat bunga, ayat sarbat, ayat Milo, ayat, dia tak boleh kawan dengan orang. Dia kena ayat tu, dia ayat dia seorang. Ayat mutlak yang Allah cipta untuk kegunaan manusia, untuk minum, mandi, cuci pakaian dan najis dan ambil air sembahyang. Ayat mutlak ada yang turun pada langit, hujan, embun, salji, turun pada atas. Dia ayat mutlak ni turun pada atas, hak keluar daripada bawah. Senang kita faham. Turun pada langit seperti hujan, embun dan salji. Ada juga terbit daripada bumi, ayat telaga, ayat sungai, ayat laut, air mata air. Allah berfirman dalam surah Furqan muka surat 2, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit ini air yang bersih. Okey. Ayat mutlak. Senang saya abang tuan-tuan macam ni. Ayat mutlak ni ayat yang dia di mana dia duduk, dia akan tukar nama dia. Contoh ayat ni lah, bersih mutlak kan. Saya ambil ayat ni, saya pergi di telaga, saya tuang ayat ni di telaga.
Lepas saya tuang air kais ni dalam telaga, gelas ni jadi kosong. Sekarang saya ambil air telaga tadi tu pula, saya tunjuk kat tuan-tuan, saya tanya, air ni air apa? Maka air ni dia akan ubah nama lokasi mana dia duduk, dia akan jadi tempat tu. Tadi air kais, sekarang dia tak jadi air kais dah, dia jadi air telaga. Tuan-tuan ambil air ni, pergi tuang dekat sungai. Tuang dalam sungai ni, masuk tak dan 4 saat kita kaut balik air tadi juga. Kita kata air ni air telaga ke air sungai? Kita kata air sungai. Ambil air tu pergi lempak dalam laut pula. Lempak dalam laut, lokasi yang sama, kita kaut balik air tu. Air apa ni nama dia? Air laut. Jadi di mana dia duduk, dia tetap tak akan berubah dia punya nama dia, dia akan berubah-ubah di mana dia duduk. Maka di situ air tu air mutlak. Berbeza dengan kopi o ais atau air limau atau air Milo. Tuan-tuan ambil air Milo, lempak dalam telaga dalam satu bungkus. Terbuka balik. Air tu dia tetap air Milo. Hang bibur di mana pun dia tetap air Milo. Dia tak berubah. Stand dia kukuh. Kalau hang kukuh, dia nama lain kategori air yang kedua, tahur. Dia bukan air yang tahirun wa mutahhir. Dia tak jadi air yang bersih. Okey. Iaitu air, muka surat 2. Air yang suci lagi menyucikan walaupun ia dengan apa sifat sekali dari asal kejadian. Contohlah, ada satu fenomena kawasan hujan dekat negeri kita ni, hujan tu colour merah. Tak tahu sebab apa. Memang turun pada langit kan? Tapi kita tak ada. Colour merah. Mungkin kapal terbang lalu kot. Awan tu terluka. Contoh kita kata, nitik-nitik darah. Tapi bukan darah orang. Memang semua tempat. Bukan darah, dia tu naik parachute kapal terbang lalu percik darah dia, bukan. Tak, semua-semua dah jadi hujan darah. Kalau merah ni, boleh yang guna? Boleh. Sebab apa? Sebab dia original turun pada langit. Bukan tanah pada bumbung orang. Pergi kat bumbung, tak ada air hujan. Tu bumbung rumah dia. Lama dah keluar air kalau merah. Tu tak jadi. Air betul. Kalau air tu turun betul daripada langit, turun mai, air tu bagus. Dan air tu adalah sesetengah orang berubat, dia suka cari air tu. Air yang turun daripada langit. Sebab apa? Ayat tadi, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit air yang bersih. Jadi boleh guna untuk bersuci, berwuduk dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak ada air hujan, tapi syarat dia air hujan tu bukan daripada bumbung, bukan daripada pokok, terus daripada langit. Tengok depan rumah kita, baldi, kita tahan hujan. Air tu boleh guna untuk ambil wuduk. Tapi dalam suasana sekarang kita ni, jangan tak ada hujan yang mula-mula. Bagi dia turun dulu 10 minit, 15 minit. Bagi apa, daki, debu kat langit semua turun, dia dah bersih sikit dah. Okey, yang tu baru tahan. Lebih duduk lepas 20 minit ke. Kalau hujan lebat, sat je lah. Kalau hujan turunnya, tunggu lama sikit baru tahan. Bagus. Sebab air tu adalah air yang bersih. Allah turun main terus daripada langit. Kalau tuan-tuan tengok air hujan, dia punya mineral luar biasa. Kadang kita kena kemarau. Sekolah saya, padang jadi kering. Jadi pekerja dia buat apa? Dia buat air tu, dia buh pusing tu kan. Buka pagi, saya pukul 10 buka, ke 12 buka, bagi rumput tu naik balik. Lama lah, dia buat seminggu 2 minggu tu. Adalah kawasan-kawasan tu naik lah, hijau tak kuning, kuning tak hijau macam tu. Tapi yang hebatnya kuasa Allah Ta'ala, satu hari turun hujan, 2 hari hijau tu. Esok tu dia punya mineral kuat ni, hujan ni, bagi kawasan tu jadi hijau, jadi elok, jadi subur. Tu tak ada air paip, tak ada. Allah Ta'ala hantar air hujan. Itu luar biasa hebat dia. Baik. Ayat yang kedua adalah ayat yang suci, tetapi ayat tu tidak menyucikan. Tadi
ayat mutlak. Yang kedua, muka surat pertama ada dia punya nombor 2 tu ayat tahir. Ayat yang tahir adalah ayat suci tak menyucikan. Macam tadi ya. Suci ni maknanya apa? Kita boleh minum layak tu. Sirap ke, leci kang ke, cendol ke, ayat tu suci. Kita boleh minum. Tapi kita tak boleh guna ayat tu cendol untuk ambil wudu, tak boleh. Kaya sangat beli cendol ambil wudu tu. Walaupun hang kaya, hang kena pakai ayat mutlak juga. Sama macam orang biasa, tak boleh pakai ayat cendol ke, leci kang ke, ya jus apple ke apa, tak boleh. Dia boleh minum tapi tak boleh guna untuk ambil wudu atau menyucikan. Boleh menyuci dengan air diciptakan Allah atas kejadian asalnya, dan tidak dipedulikan bagaimana sifat rasa ayat tu masin, tawar atau payau. Jadi kadang-kadang ayat ni, ayat sungai atau ayat telaga, rasa dia tak macam biasa dah, tapi dia kategori ayat mutlak, kita boleh guna. Kadang-kadang dia berubah ayat tu bukan disebabkan kita. Contoh, berubah sebab apa? Sebab daun. Telaga tu dia duduk tepi daun pokok. Jadi orang pun lama tak guna, daun-daun jatuh dalam tu. Ayat tu pun jadi macam koko tak koko, tapi tak ada apa, daun. Boleh ha? Boleh. Sebab apa? Sebab tu memang nature, tak ada masalah, kita buang. Ataupun dalam telaga tu ada lumut. Lama lah telaga tu, ada lumut. Ayat tu pun bau lumut, tak apa, tak ada masalah. Sebab dia masih lagi dalam rupa asal dia, itu telaga. Yang tak boleh, kita saja kumpul daun, lepas sapu-sapu saja pilih pak dalam tu. Bagi ayat kalau koko sikit baru nampak rare ambil wudu. Tu nama dia otak tak apa betul gitu. Ayat tu tak diguna. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilu min al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi atashna afa natawadda'u bima'il bahri faqala sallallahu alaihi wasallam huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, kami geng-geng belayar di laut, dan kami adalah ayak, bawa ayak sikit. Jika kami berwuduk dengan air itu, maka kami akan dahaga. Boleh kami wuduk guna ayak laut? Ayak laut, ada orang dia jenis mengembara atas laut. Jadi jenis naik kapal ni lah. Jadi dia pun confused. Laut ni masin, laut ni kadang-kadang ada ikan mati, laut ni ada kadang-kadang orang pun mati juga. Tak apa kau kami nak ambil semayang tadi, sebab kami ada lah ayak tu ada lah untuk kami minum, ada lah sikit. Tapi kalau kami ambil wuduk pakai ayak laut tak apa ke? Sahabat tanya. Nabi SAW jawab apa? Air laut itu suci, lagi menyucikan, dan bangkainya halal dimakan. Itu nama bijak sana. Sahabat tanya pasal ayat, tapi Nabi SAW punya jawapan, Nabi elaborate lebih panjang lagi. Bukan kata ayat dia hamba boleh minum, apa sahaja makanan ataupun bangkainya halal. Maknanya dia nak kabur dia pakai dia ambil Rakibah belayar. Dia macam kita menunggang lah. Dia guna sebab Nabi Nuh bila dia ajak anak dia naik kapal, dia kata ya bunayyar kam ma'ana. Maknanya macam istilah untuk belayar tu kita guna macam kenderaan juga. Sebab Rakibah menunggang. Jadi narkabu maksudnya belayar dalam hadis ni. Dan bangkainya halal dimakan. Bangkai ni maksud dia apa? Ikan lah.
Katalah ikan tu dah mati, contoh tapi ikan tu tak sembelih pun. Kita pergi beli ikan termenung. Kita kata kat dia tu, awak tak sembelih ikan ni, ini tak boleh makan, ini bangkai. Tak, bangkai ni boleh dimakan kerana dia adalah haiwan laut. Binatang laut ni boleh dimakan, ikan semua tak apa. Jadi Nabi SAW beri satu berita gembira lah pada geng-geng nelayan, pada geng yang naik kapal pergi jauh, pergi pancing ikan dan sebagainya. Boleh gunakan air wudu, air laut untuk berwudu. Dia boleh ambil air tu, boleh ambil wudu. Makruh kerana dikatakan, nombor 2. Oh tak boleh, ada di atas. Makruh menggunakan air musyammas. Sebelum kita pergi ke musyammas, kita pergi ke ayat ketiga tu, ayat najis. Najis ni maknanya apa? Dia tak bersih dan dia tak boleh menyucikan ayat tu. Contoh, cawan kita ni jatuh tek cicak, maka ayat kita ni semua ni dia jadi ayat najis. Idza ijtama al-halal wal haram faghulibal haram. Antara benda halal dan haram ni kalau masuk dalam satu bekas, bercampur, maka hukum haram mendominasi daripada hukum halal. Tek cicak dia kecil saja. Bila dia masuk dalam bekas yang kurang daripada 2 kulah kecil macam ni, maka seluruh air ni jadi air najis. Air ni tak boleh minum. Air ni tak boleh guna untuk ambil wudu. Air ni tak boleh guna untuk istinja atau apa sahaja benda yang membersihkan, tak boleh guna kerana dia telah jadi kategori air najis. Jadi satu air yang bersih dan menyucikan, air mutlak. Ayat kedua, dia bersih tapi dia tak mampu ada kuasa untuk membersihkan. Macam tadilah, ayat yang tercampur tadi tu, ayat mawar ke, ayat kopi ke, ayat radik ke, apa-apa situlah. Yang ketiga, ayat najis. Yang keempat, ada satu lagi nama ayat tu. Nama ayat dia adalah musyammas. Sedap lah ustaz, nak buat anak saya nama musyammas. Yang nak buat gila. Banyak lagi nama dia. Dia kan jumpa dalam Quran nak buat. Abang dulu. Ada orang nama dia Syarul Bariyah. Oh, nampak macam Arab tak Arab tu kan. Jenis naik unta memang. Syarul Bariyah maksudnya sejahat-jahat makhluk. Nanya. Dia kata, ustaz, saya ambil dalam Quran. Saya kata Fir'aun pun dalam Quran. Ada Fir'aun ada. Khinzir pun ada dalam Quran. Quran memang dia satu kitab. Dia cerita pasal sejarah, cerita pasal fakta, cerita pasal masa depan. Semua benda ada. Hak jahat cerita juga, hak baik cerita juga. Yang dia ambil nama Syarul Bariyah sebab apa? Ramai orang yang sekarang ni, dulu Yellow Pages. Kenal tak tahu budak-budak lah, tak kenal lah Yellow Pages ni buku tu. Bapak terbaik. Kena buku tu 4 hari bengong. Terbaik. Yellow Pages tu tuan-tuan tengok sampai hari ni nama banyak Nur Zaniyah kan. Nur Zaniyah, tuan-tuan tahu maksud dia apa? Cahaya seorang penzina. Nur Zaniyah. Jadi nak buat nama, fikirlah dulu nama yang sesuai lah dengan anak-anak tu. Buat nama, boleh lah saya nak nama yang orang tak pernah buh dia kata. Kita bagi dia nama, dia kata tak mau nama ni dah ada anak pelanggan saya sama. Ni anak bos saya, ni anak jiran lama saya, ni anak ni banyak nama semua dia ada. Lain-lain bagi satu nama. Okey. 3-4 tahun di rumah dia. Mana anak? Dia kata bye-bye. Mai. Ni ustaz jumpa. Macam gila aku bagi nama orang lain bye-bye. Bik antai tanya kat aku nama. Penat aku cari kamus lah apa lah macam-macam. Bye-bye gitu. Bu nama malaikat boleh nama. Kembang bu muka dan nakir. Kembang biasa demam 2 orang sekali tak. Pergi di klinik kesihatan, letak kad gitu. Misi tengok ai. Muka dan nakir pun macam demam ni. Misi terbelah tu. Risau. Macam mana?
Kiraman katibin, raqib dan atid. Dia tak apa takut sangat. Dia muka lelaki dia nampak macam muka biru sikit. Takut bos Zabaniyah. Memang siapa tak main dekat hang. Ayat ketiga adalah ayat musyammas. Musyammas tu apa? Makruh. Musyammas ni adalah ayat yang duduk dalam bekas besi atau sesuatu daripada tembaga yang ditempa dan dia duduk di negara panas dan dia terdedah kepada panas. Bekas besi yang ada air dalam tu dan dia duduk di tempat yang panas di negara panas. Tapi negara panas ni, kalau tuan-tuan tengok balik, kadang-kadang negara kita pun duduk main dah, panas sangat dah ni. Maka elokkan guna ayat musyammas, kerana ditakuti mewarisi penyakit sopak. Kerana ayat tu dia duduk dalam bekas besi, dia karat, dia keluar dia punya karat campur dengan ayat tu tak apa-apa baik untuk kulit dalam keadaan dia panas. Ayat yang sama malam pukul 11 dia sejuk dah, tak apa boleh guna. Bila dia panas, dia ada kesan pada kulit kita, maka makruh kita guna. Boleh tuan-tuan kencing, lepas kencing cari ayat. Alamak, tak ada ayat ni, ayat panas ni ada. Ambil ayat panas tu cuci, tapi melompatlah sikit. Boleh tak? Boleh, tapi makruh. Takut kena penyakit kulit. Kalau ada ayat lain diutamakan. Tengok dia kata apa. Kecuali bekas tu daripada emas dan perak. Kalau dia bekas emas dan perak, dia tak makruh, hukum dia haram. Kita dalam Islam tak boleh guna al-awani. Awani tu apa Ustaz? 501 Astro berita kan. Awani ni bekas-bekas, camca, pinggan, mangkuk, periuk, sudip. Jenis-jenis ni daripada bekas emas dan perak, tak boleh guna. Guna makan kaya sangat, beli dekat Australia camca daripada emas. Dia seorang dengan isteri dia ya, dua orang guna camca emas. Pinggan emas, haram hukum dia. Perak pun tak boleh, hukum dia haram. Hiasan boleh, tak ada masalah. Saja buat hiasan di dinding. Dulu-dulu kan ada camca daripada kayu, ada garpu daripada kayu. Dulu kalau kayu tak apa, hiasan lain. Guna tak boleh. Lelaki tak boleh guna juga. Gelang, emas, apa semua tak boleh, kecuali cincin sahaja dibenarkan dalam syarak. Bukan emas, perak boleh, besi, tembaga ke apa boleh. Cincin je, perhiasan, lelaki boleh, perempuan boleh. Yang lain semua orang Islam lelaki tak boleh pakai, terutamanya emas, termasuk camca, cawan, bekas kita catering masak dah, lama dah, kita beli periuk emas masak kat orang, tak boleh. Kita tak boleh guna semua benda tu. Siapa guna kat dunia, Allah tak bagi ke akhirat. Sama macam sutera, lelaki tak boleh pakai, kecuali adalah beberapa penyakit kulit yang dia tu sesuai kena pakai sutera, itu persoalan lain. Biasa tak boleh pakai. Sutera beli online tu sutera ranjau boleh pakai. Tu murung lah. Sutera mana ada RM45 2 rupang. Beli Maidin besok itu tak ada sutera. Dia nampak kain lembut betul ya. Sutera dia main 500 ke atas ya. 600, 700, 800, 900. Tu baru sutera. Hak kita duk beli tu saja iPad tu tak tahu nak buat apa duit, habis duit beli online betul ya. Tu nama dia ayat musyammas. Jadi ayat ni ada 4 lah. Satu tahir, satu tahur, satu najis, satu musyammas. Musyammas tu maknanya apa? Ayat yang terdedah kepada panas, dengan syarat dia dalam bekas besi atau tembaga. Kalau dia bekas plastik, macam kita sekarang ni kan, atas-atas rumah kita dia ada daripada bukan polystyrene, apa ke jenama apa, polimer atau apa ke dia guna tu kan, jenis tu tak apalah, sebab dia bukan
besi. Dia tu tangki ke atas rumah kita kan, dia pakai plastik kalau hitam sekarang ni. Plastik tu tak apa, dia besi saja yang menjadi persoalan. Okey, nanti kita akan jumpa satu lagi, nama dia ma'u mutaghayyir. Ma'u mutaghayyir ni ayat yang berubah. Ayat tu berubah. Bila contoh ayat tu kita masukkan ayat rus dalam ayat tu, dia berubah daripada ayat, dia tukar jadi ayat lain. Ayat campur dengan tepung, ayat campur dengan za'faran, jatuh bekas kita tu, jatuh ayat tu. Boleh tak kita guna ayat tu macam tu? Dan ada satu lagi ayat musta'mal, adalah pelbagai ayat. Okey, kita berhenti sini dulu. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, tadi lepas sembahyang Jumaat, lepas pengurusi umum, ada orang dia mai kat saya, dia tolong bayar 5 kitab. 5 kitab ni, satu kitab RM20 ke saya rasa. Satu kitab 20. Dia tolong bayar kat saya. Saya beritahu tuan-tuan, saya bawa 10, maknanya 5 ada orang sponsor lah. Saya tak tahu lah siapa ambil 5 tu, tak apalah. Cuma saya cadang kat tuan-tuan macam ni lah. Tuan-tuan rasa bagus tak buat macam tu? Bagus lah Ustaz, saya dapat pahala, saya mengaji. Kalau tuan-tuan rasa bagus, saya nak buat lah macam dia tu juga Ustaz. Tuan-tuan bayar juga. Saya akan ambil duit ni, saya akan bank in kat pengarang, hantar kat dia. Ustaz, ada orang bagi saya duit wakaf untuk 10 kitab, siapa beli, atau Ustaz nak waris kat madrasah mana-mana kau nak belajar, budak-budak Ustaz nak belajar, Ustaz guna je duit ni, saya akan bank in kat dia, duit tu hantar pergi kat dia. Boleh. Dan 5 orang yang nak ambil ni tuan-tuan, dia akan tanya kat saya, Ustaz, buku tu nak suruh dia letak di sini ke, atau buku tu kita nak bagi terus kat mereka? Saya kata kita bagi terus kat mereka, sebab senang, dia nak tulis ke apa ke. Cuma tuan-tuan ingatlah, 5 orang yang ambil tu, tuan-tuan amanah diri sendiri. Tuan-tuan mainlah kuliah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, bagilah kawan tu dapat pahala. Jadi tuan-tuan ambil, sekali tak main lah, lepas tu main tak bawa kitab. Alah lupa. Dan tiap bulan lupa gitu, habis kitab gitu kan, tak main gitu. Hari pertama saya bawa kitab. Kalau rasa saya tak berani lah Ustaz, kalau tak berani, tak apa, jangan jadikan kitab ni sebagai wakaf. Tak apalah Ustaz, saya bayar je lah. Tuan-tuan bayar dekat AJK lah. Saya pun tak tahu siapa tuan-tuan yang ambil. Tuan-tuan bayar AJK ke, dekat pengurusi ke, nanti pengurusi bayar kat saya balik. Jadi ada 5 lagi lah. Kalau tu, alamak Ustaz, saya tak bawa duit, pergi ambil. Aku tunggu. Banyak kali duk ranjau aku tu, banyak kali yang saya kena macam tu lah. Belah Ustaz, lupa Ustaz, 2006 sampai lah duk ranjau. Pinjam kat kawan, settle pun hari ni. Okey, itu saja. Tak banyak-banyak. Kita akan jumpa dalam siri akan datang nanti, InsyaAllah. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz, saya rasa saya nak lah, tuan-tuan kumpul nama semua, bagi kat pengurusi WhatsApp saya berapa jumlah. Ni kira kos pengantaran saya duk cover tuan-tuan. Tuan-tuan banyak duit kitab ya, tu punya ranjau aku. Tapi kalau setakat 1-2 saya malas lah order. Kalau tuan-tuan nak order, WhatsApp sini sama RM20, sama macam tuan-tuan lah, sama ya. Tapi tuan-tuan collect 3, 4, 5, 6 orang, jadi kos dia hantar tu tak lama sangat. Kalau kita order seorang kena cas satu buku ni sekali hantar, saya rasa 7, 8, 10 ringgit macam tu lah, kos hantar saja. Jadi collect kawan-kawan, WhatsApp dekat ustaz ni kat belakang. Ni dia dekat sini, nombor dia. Ustaz apa? Ada ni nombor dia. Darul Taujih. Ni pengarang punya nombor tu. Ustaz Zamri. Tuan-tuan biasa dia akan WhatsApp. Ustaz, kami mengaji dengan Ustaz Syafiq, dia tahu. Atau malas lah Ustaz, kamu Ustaz tolong order kat kami. Boleh juga, tak ada masalah. Yang penting mai bawa kitab, kita bagi habis 2-3 kitab dah jenis tak habis gitu ya. Jadi kita mengaji bagi habis satu tajuk kita dengan Islam. Okey, itu saja. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tak kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.